Perawatan aura adalah perawatan yang telah diamalkan daripada dahulu kala. Okey, dahulu kala tu maknanya ancient. Maknanya kita pun tak tahu daripada mana startnya orang boleh tahu yang kita ni ada aura. Okey, kalau sekarang pun heboh orang kata cerita pasal aura-aura ni. Tapi Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ni kita live lagi ni Kak Eja dalam perawatan aura untuk ibu-ibu ni. Siapa Kak Eja? Kak Eja adalah pengasas kepada produk Keep Dara macam biasa. Perkenalkan diri dulu. Apa khabar semua? Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera lunch apa hari ni kan? Bagi yang bekerja, bagi yang kat rumah dah siap masak ke belum kan? Okey, jadi hari ni Kak Eja nak cerita pasal apa? Kak Eja nak cerita pasal perawatan aura. Aura ni apa dan kenapa kena ada perawatan aura. Lepas bersalin nak kena ada perawatan aura. Orang nak kahwin pun ada perawatan aura. Orang dah lepas habis pantang nak kena rawat aura. Aura ni apa? Kenapa penting sangat? Aura ni untuk ibu-ibu, untuk wanita-wanita ni. Kan? Minta tolong share-share, minta tolong like-like, minta tolong share-share dulu tengah hari ni. Sementara kita tunggu kawan-kawan masuk, minta tolong komen-komen juga ya. Kan? Jadi sedap sikit Kak Eja nak berborak dengan korang. Okey, jom kita start. Kak Eja tak tahu nampak ke tak nampak komen. Minta komen please. Cik, Kak Eja boleh minta komen please. Nak bagi nampak ada komen tu. Sebabnya kalau tak, Kak Eja tak tahu korang punya komen tu nak baca kat mana. Okey, siapa yang ada Kak Eja minta tolong hi-hi sikit ya. Minta tolong love-love supaya kita boleh berkongsi dan boleh bercerita tentang perawatan aura. Okey, jom kita start. Hai Intan. Dalam pantang kan bolehlah sekejap-sekejap tengok. Akak engkau hari ni, akak engkau tak tahulah kenapa seminggu 2 minggu ni, seminggu ni macam ada bintik-bintik. Kalau apa tak tahulah makannya. Muka naik bintik-bintik kena minum ubat periuk ni. Nak bagi flawless sikit. Okey, jom kita start. Perawatan aura adalah perawatan yang telah diamalkan daripada dahulu kala. Okey, dahulu kala tu maknanya ancient. Maknanya kita pun tak tahu daripada mana startnya orang boleh tahu yang kita ni ada aura. Okey, kalau sekarang pun heboh orang kata cerita pasal aura-aura ni. Tapi, hai Norida, Nordia, Yahya, hai Salwa, apa khabar kan? Kita berborak lunch. Okay, lunch talk with Kak Eja daripada korang tengok Facebook kan. Jadi bolehlah dengar Kak Eja punya celoteh. Hai, waalaikumsalam, Salwa kan. Terima kasih bagi yang join Kak Eja. Minta tolong share-share. Okay, perawatan aura ni macam Kak Eja cakap dia dah diamalkan daripada mana asalnya, tapi kalau diikutkan perawatan perubatan daripada luar, contohnya daripada perawatan Ayurveda, perawatan India, perawatan Cina, yang perawatan yang asal-asal, yang lama-lama. Hai Mal kan. Perawatan tradisional yang lama, diorang memang dah mengekalkan, dah mengimplement perawatan aura ni. Sama juga dengan perawatan tradisional Melayu, kita juga mengimplement ataupun mengambil cara perawatan ini atau cara perawatan ini untuk diserapkan dalam sistem perawatan tradisional kita. Maknanya perawatan aura ni bukan sahaja diamalkan oleh perawatan tradisional Melayu, tetapi ianya juga diamalkan oleh perawatan India kuno, perawatan Cina kan, perawatan Cina ataupun perawatan tradisional Cina kan yang lama-lama tu. Orang Jepun kan, perawatan Jepun pun mengamalkan teknik aura ni dalam perawatan tradisional diorang. Dan Kak Eja percaya sehingga kini perawatan aura ni masih lagi relevan, masih lagi diorang masih lagi gunakan. Sama juga dengan perawatan tradisional Melayu, kita pun masih lagi mengamalkan perawatan aura ni.
Okey, cerita pasal aura. Memang banyak kajian yang diorang buat sehingga kan ada kajian saintifik pun yang diorang buat nak tengok betul-betul ke kita ni ada aura. Aura ni apa Kak Ijah? Kan orang tak tahu. Dengar je aura tapi tak tahu pun aura tu apa kan. Kalau orang Cina, orang India kan, kalau yang lama-lama punya perawatan Ayurveda, perawatan herba ataupun perawatan sinse-sinse Cina kan, diorang memang sangat-sangat penting tentang aura kita. Okey, tentang kita punya bawaan bawakan aura kita. Okey, cerita pasal aura. Aura ni adalah satu yang spiritual sebenarnya, yang sangat-sangat kita tak nampak tapi dia ada. Dia macam dia ada warna-warna yang warna-warna alam ataupun warna-warna yang dibiaskan daripada kita punya tubuh. Ada binatang pula naik ke aku. Kengga duduk bawah pokok ni dalam hutan. Kan? Jadi kita ada aura-aura kita, setiap bahagian badan kita, setiap sudut dia ada bahagian-bahagian yang mempunyai warna-warna aura yang tertentu. Sebab tu sebagai contoh, Kak Ijaz cerita ya, kenapa kita ni dalam badan kita ni, seluruh badan kita ni ada 7 warna aura. Okey, 7 warna aura yang Kak Ijaz rasa gelap pula tiba-tiba. Kan, 7 warna aura yang kenapa gelap kan, 7 warna aura yang memang sepatutnya kalau orang dulu-dulu dia memang tahu macam mana nak aktifkan. Yang kena aktifkan selaras. Maknanya dia kena selaras warna tu. Sebab tu kalau orang dulu-dulu perawatan lama-lama kan, kalau korang tengok orang tak dapat jodoh, carilah 7 bunga yang berwarna berbeza. Warna bunga kena berbeza ya, 7 jenis bunga. Pergilah ambil 7 jenis bunga petik-petik. Kan masuk dalam air mandi, campur limau nipis. Kenapa nak campur limau nipis? Limau nipis ataupun limau purut kan, kenapa nak campur? Sebab apa? Sebab limau ni warna dia hijau. Hijau ni aura dia lain, aura warna dia untuk bahagian lain. Nak lengkapkan warna-warna aura tu, dia kena ada 7 jenis. Dia kena ada 7 jenis warna sebab kita punya ranking badan ada 7 jenis warna aura. Kak Ijaz nak tengok sekejap kenapa dia gelap ni. Korang nampak terang ke nampak gelap ya? Cuba komen sikit boleh? Boleh komen Kak Ijaz, korang nampak gelap ke nampak terang? Kak Ijaz nampak macam gelap skrin Kak Ijaz ni. Kan? Tak tahu kenapa. Okey. Jadi, bila kita menggunakan tenaga yang berlebihan, okey, contohnya bahagian kepala kita ni dia ada aura dia warna dia berbeza. Okey, terang, alhamdulillah. Thank you Radi. Thank you Radi bagi komen. Okey. Contohnya kan bahagian kepala kita ni dia ada aura warna dia yang berbeza, okey. Dan contohnya kalau kita menggunakan otak kita secara berlebihan, contohnya orang yang bekerja dengan komputer, orang yang bekerja dengan handphone, orang yang stres banyak memikir kan, aura di bahagian kepala dia ni akan berlaku kekurangan. Dia akan kurang. Terang comel molek je alhamdulillah kan. Dia akan kurang. Dan korang perlukan warna-warna yang ataupun herba-herba yang boleh meningkatkan aura di bahagian ini supaya dia seimbang. Okey, dalam tubuh kita ni ada 7 warna aura, jadi dia kena seimbang. Kalau tak seimbang, sebab itulah kita senang dapat migraine, kita senang marah kan. Itu adalah daripada segi perawatan aura di bahagian kepala. Sama juga bagi ibu-ibu yang melahirkan. Ni nak kontakkan dia kan, nak kontakkan dia. Kenapa ibu-ibu yang melahirkan ni dia kena buat rawatan aura? Kenapa Kak Ijaz? Okey. Macam Kak Ijaz selalu cakap, orang lepas melahirkan dia menggunakan tenaga yang banyak. Tak kira lah korang bersalin normal ke, korang bersalin Caesar ke, korang kan Siti Salwa, mandi serum Siti Salwa memang best. Kan? Okey, tak kira bersalin normal ataupun bersalin Caesar, korang memang akan mengeluarkan tenaga yang besar. Saya tak sakit Kak Ijaz, saya bersalin Caesar tak beneran pun. Kan saya schedule Caesar, senang je. Keluar dah siap kena potong. Jangan kata korang tak ada pertukaran darah, tak kata tak sakit jahitan tu. Sebenarnya ini adalah
unsur tenaga yang dah keluar. Yang menyebabkan aura ni macam unsur tenaga. Yang menyebabkan aura kita semakin berkurangan dan imbalance. Tak rata. Ada yang besar aura kita, ada bahagian yang besar, ada bahagian yang jadi kecil, ada bahagian yang nipis dah aura kita. Tak sekata auranya. Jadi dalam perawatan tradisional Melayu, dia percaya orang yang lepas bersalin, auranya adalah sangat tak sekata, sebab tu kita mudah dapat baby blues. Orang putih panggil baby blues, orang kita panggil meroyan ataupun dengar-dengar suara-suara yang bukan didengar lah, dia punya feeling. Dia punya feeling, dan ada yang sampai dengar pun ada. Kak Ijah pernah dengar cerita daripada customer yang dia kata dia dengar suara sangat-sangat mengerikan, macam cerita hantu cik. Tapi nak buat macam mana, dia dah dengar, akak kau yakan je lah kan. Sebab dia kata dia dengar, maknanya dengar betul. Kita tak pernah merasa, kita tak tahu. Kengga ni dia peminat betul dengan aku. Okey. Lepas tu, kenapa kita nak kena rawat balik? Supaya kita ada tenang. Okey, tenang. Perawatan aura ni lebih kepada memberi ketenangan kepada ibu-ibu selepas bersalin. Memberi kestabilan perasaan. Kestabilan. Bila ada bahagian aura dia yang tak balance, kita pun akan rasa kurang stabil. Kita rasa sakit belakang, kita rasa sakit pinggang, kita rasa bad mood, kita rasa pening kepala kan. Jadi sangat-sangat penting untuk ada kestabilan dalam aura supaya kita punya emosi kita tu stabil. Kuat dan stabil. Itu adalah daripada segi perawatan aura. Yang mana kita nak bagi seluruh bahagian badan kita ni stabil. Sebab tu kalau dalam mandian herba ataupun mandian serum, cara mandiannya adalah daripada kaki. Kerana apa? Kita sangat-sangat nak bagi aura di bahagian kaki yang berwarna hijau awal-awalnya supaya dia stabil dulu. Dia adalah calming, pelapik bumi. Okey, dia yang memijak bumi ni kan. Perawatan dia. Jadi daripada kaki. Supaya urat-urat kaki ni yang kontrol ni dia bertindak balas dengan baik. Sebab tu nak mandi herba, dia mandi daripada kaki, kan. Sama juga kalau contohnya ibu-ibu wanita-wanita yang lambat berkahwin kan, yang nak pergi interview macam tak ada seri muka. Seri muka. Seri tu tahu kalau mandi herba ni dia seri. Mandi serum ni dia adalah untuk menaikkan seri. Kenapa naik seri? Sebab aura kita bagus, stabil. Kenapa naik seri? Sebab jiwa kita rasa tenang bila kita mandi. Kenapa naik seri? Sebab kita rasa freshen daripada aroma dia tu. Ya betul, dia macam mandi bunga sebenarnya. Lusa saya akan mandi serum. Hari ke-40 berpantang. Follow jadual berpantang, keep darah, alhamdulillah. Dan 40 hari berpantang, insya-Allah dah dapat result yang bagus juga ya Intan. Okey, jadi perawatan aura besok Intan dah mandi, Intan bagi komen sikit dekat bawah ni rasa macam mana cik kan. Dia adalah untuk menaikkan seri, untuk bagi kita relax, untuk bagi kita kesegaran, bagi mood. Bagi mood. Supaya kita tak swing, kita tak leweh, kita tak terbawa-bawa dengan kita punya blues. Ini adalah kepentingan mandian aura ataupun mandian serum bagi perawatan Melayu tradisional. Jangan ingat orang dulu-dulu ni dia tak kaji pasal benda-benda ni, tapi mungkin tak ada daripada segi penjelasan saintifiknya, tapi ada kebenaran daripada segi perbandingan. Orang dulu-dulu dia orang buat perbandingan ataupun buat statistik, kan, rasa tenang kan, rasa badan tu sihat, calm, rasa rehat kan. Jadi ini yang diorang nak bagi. Kebetulan dalam tempoh masa selepas bersalin ni kita memang memerlukan rehat ni, kita memerlukan ketenangan, kita memerlukan positivity, kita perlukan aura yang kuat ni supaya kita tak terlampau lemah, tak terlampau terbawa-bawa dengan rasa penat, tak terlampau terbawa-bawa dengan rasa sakit. Jadi inilah kepentingannya untuk kita mandi aura ataupun mandi serum. Okey, sama juga untuk ibu-ibu yang dah habis pantang tapi rasa penat badan lagi kan. Sekali-sekali nak mandi serum boleh ke Kak Ijah? Boleh, sangat-sangat digalakkan.
Patutlah baby blue mal kejap je hilang masa second baby kan. Dia sebenarnya memberi ketenangan. Kalau orang tua-tua dulu, kalau orang meroyan ataupun bentan kan, contohnya ya, Kak Ijah bagi contoh. Dia orang ada perawatan dia orang. Kalau bentan tu dia orang bagi kita serai dulu supaya kita bau serai. Bau serai pun dah boleh memberi ketenangan tau. Dia bagi kita bau serai, cium bau serai. Yang dia orang dah ketuk tu, dia orang bagi kita cium. Sebab apa? Sebab bau aroma ni sebenarnya sangat-sangat penting. Sebab tu sekarang ni jual produk aroma terapi ni bukan murah-murah. Kan? Sebab apa? Tak payah pergi kedai buat kat rumah je. Ya Allah, nikmat sungguh. Nampak Salwa kata kalau penat-penat kerja kan, rasa badan tu dah penat sangat kan. Take your own time. Mandi serum. Pakai rebus sekejap. Jimat. Kan jimat pula tu kan. Nak pergi ke sauna, nak pergi ke spa dah RM80, RM100. Ni kau bayar RM20 sebungkus serum tu. Kan ada 2 bungkus. Sebungkus boleh mandi 4 hari pun. Kan. Jadi rebus, mandi dan korang akan rasa kesegaran tu berbeza. Korang akan rasa mood tu berbeza. Korang akan rasa tenang tu berbeza. Kalau rasa stres-stres lah kan, dah lepas habis-habis kerja. Orang-orang yang bekerja stres kan, yang rasa kepala dia selalu pening ke kan, boleh mandi aura. Kalau rasa kita dah macam hilang mood, macam dah aku ni nak kena pergi spa, mandi serum lah. Memang boleh. Jadi ini yang Kak Ijah nak kata, kepentingan aura, mandian aura ataupun penjagaan aura untuk ibu-ibu yang lepas melahirkan. Sangat-sangat penting. Walaupun nampak remeh-temeh, tapi ianya penting untuk memberi kita kesegaran, memberi kita mood yang berbeza. Siapa yang rasa dia tahu kan. Mood tu macam mana dia punya beza mood tu bila kita mandi serum ni berbeza dengan kita mandi air biasa dia punya mood tu. Kan dia orang akan rasa dia punya naik dia punya semangat, macam pulih semangat kan. Orang pulih semangat pun dia orang guna daun-daun untuk mandian pulih semangat. Contohnya orang lepas aksiden kan, orang lepas terkejut sangat kan, budak-budak yang terlampau terkejut, kita mandi dia mandian pulih semangat contohnya. Walaupun dengan sedikit bacaan, tapi masih lagi menggunakan rawatan aura ini. Kerana apa? Nak pulihkan aura yang terjejas. Ini adalah antara hai Farayana, kan. Apa khabar? Waalaikumsalam kan. Jadi ini adalah antara faktor-faktor yang antara segmen rawatan yang digunakan oleh perawatan tradisional ataupun perawat Islam kan, untuk memulihkan semangat. Sebabnya aura dan semangat ni dia berkait rapat. Kak Ijah tak kerti nak cerita macam mana dia punya biasan tu, tapi kalau korang tengok cerita orang Cina-Cina kan, dia orang duduk betapa ada keluar warna-warna, itulah yang dimaksudkan dengan aura. Bukan cerita Cina betul nipu, tapi dalam perawatan dia orang ancient punya perawatan tradisional lama dia orang memang ada menceritakan perkara macam ni. Sama juga dengan perawatan tradisional lama kita. Ada juga menceritakan tentang aura. Sebabnya susur galur perawatan di tanah Melayu ni adalah daripada kita ni bukannya tanah Melayu ni kan datangnya daripada Arab, daripada Cina, daripada India. Jadi banyak herba-herba yang diorang bawa yang kita gunakan sekarang. Selain daripada herba-herba, daripada situlah kita belajar. Jangan kata orang kita ni tak pandai belajar sangat. Orang kita pun tahu penggunaan herba-herba yang ada di hutan-hutan kita. Hutan kita special, kita Khatulistiwa, berbeza daripada hutan mereka kan. Jadi herba-herba kita sedikit berbeza lah daripada herba-herba mereka. Ci diorang, tengok ci kan. Itulah. Diorang punya chi tu diorang nak jaga, sebab tu diorang lembut, diorang buat tai chi lah. Ini semua adalah untuk aura. Ini adalah semuanya untuk aura. Diorang pergi macam perawatan yoga kan. Ini adalah untuk aura. Jadi dalam perawatan Melayu pun kita ada perawatan aura. Jadi sekian cerita daripada Kak Ijah. Bagi mereka-mereka yang nak berpantang, boleh dapatkan set berpantang daripada Keep Dara, kerana kami menyediakan herba berpantang yang herba. Tak ada campuran apa-apa. Ni adalah perawatan herba betul-betul. Tak ada nak pakai campur-campur yang tak ada. Korang boleh cuba. InsyaAllah kita pakai style lama.
boleh dapatkan daripada ejen-ejen Kak Ija, insyaAllah daripada stokis-stokis Kak Ija. Dan daripada Kak Ija sendiri pun boleh. Dan kena order dulu ya, sebab kita perawatan herba ni kita kena siapkan herba. Kita kena ramu, kan, kita tak ada. Yoga semua tu, ya betul. Yoga semua tu memang dia untuk merawat aura. Jadi penting untuk dalam tempoh masa bersalin. Kalau korang tengah mengandung boleh tak mandi herba? Boleh. Kak Ija saya ni mengandung, tak boleh nak bangun, lesu sangat, mandilah herba. Kan bagi semangat sikit pergi sekolah, pergi kerja, laju jalan. Walaupun perut besar, laju jalan. Boleh. Okay? Sekian dulu untuk hari ni. Kita jumpa lagi esok. Borak lunch time dengan Kak Ija. Bye-bye. I love you all.